Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah kita di Masjid An-Naim pada malam ini? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Dan alhamdulillah pada malam ini kita akan menyambung perbincangan hadis kita yang ke-35, kisah kita yang ke-35 yang telah kita bawakan pada minggu lepas. Jadi minggu lepas perbincangan hadis kisah yang ke-35 itu berada pada bahagian yang pertama. Jadi hari ini, malam ini kita akan masuk pada bahagian yang kedua tentang Al-Malhamah dan penaklukan Konstantinopel. Okay, di pada bahagian kedua kita akan simpulkan, seterusnya kita akan simpulkan pengajarannya yang boleh kita peroleh daripada kedua hadis yang telah kita yang telah dan akan kita bincangkan. Baik. Jadi pada malam ini kita masuk kepada muka surat 171. Hadis yang kedua yang berada di kisah kita yang ke-35. Hadisnya agak panjang ya jemaah. Okay, tapi tak apalah, kita lihat satu persatu mana yang boleh saya ringkaskan, kita ringkaskan. Baik, dalam hadis ini, sebelum itu hadis ini riwayat dari Yusair bin Jabir. Beliau berkata, hajat riyahun hamra bil Kufah. Faja'a rajulun laysa lahu hijira illa ya Abdullah ibn Mas'udin. Ja'atis sa'ah. Jadi ada satu ketika pada waktu itu angin, dikatakan angin yang berwarna merah. Okay, angin merah bertiup daripada arah Kufah. Dan ada seorang lelaki ini, dia datang meluru dengan berteriak kepada Abdullah ibn Mas'ud. Dan dia kata apa? Ja'atis sa'ah. Dia kata kiamat telah tiba. Dia pekik-pekik gitu kan. Dia kata, kiamat dah datang, kiamat dah datang. Dia kata gitu. Pada waktu tersebut. Dan Abdullah ibn Mas'ud, dia berada di waktu itu dan memberitahu kepada lelaki ini. Adakah itu memang hari kiamat ataupun tidak. Jadi, Abdullah ibn Mas'ud kata begini kepada dia. Qala faqa'ada wa kana muttaki'a. Dan bila Abdullah ibn Mas'ud, dia mendengar teriakan lelaki yang mengatakan kiamat telah datang, Abdullah ibn Mas'ud dia pun duduk, membetulkan duduknya. Yang tadi awalnya dia duduk bersandar. Bila duduk bersandar, dia pun duduk, betulkan duduknya secara menegakkan badan dia. Lalu dia pun berkata, dia kata begini, inna sa'ata la taqumu hatta la yuqsama mirathun wa la yufraha bi ghanimah. Beliau menyatakan bahawa sesungguhnya hari kiamat tidak akan tiba terjadi hingga harta warisan tidak dibahagi dan harta rampasan tidak membuat senang orang yang menerimanya. Jadi ini tanda hari kiamat akan datang menurut kepada apa yang disebutkan oleh Abdullah ibn Mas'ud itu tadi. Lalu dia pun menceritakan tentang peristiwa yang akan berlaku. Thumma qala biyadihi hakaza wa nahaha nahwa sya'mi. Faqala. Abdullah ibn Mas'ud pun dikatakan oleh Yusair tadi bahawa dia pun berikan isyarat dengan tangannya seperti ini. Lalu berkata, menunjuk ke arah Syam, lalu berkata, jadi Abdullah ibn Mas'ud setelah dia kata tadi kan, yang hari kiamat tidak akan berlaku, melainkan setelah harta rampasan perang yang diperoleh harta warisan tidak dibahagi dan harta rampasan perang tidak diperoleh dengan keadaan yang gembira itu, dia pun menunjukkan tangan dia ke arah Syam. Bila dia menunjukkan tangan dia ke arah Syam, dia pun memberikan
kepada lelaki itu dan mereka yang mendengar dengan kisah ini. Dia kata, aduun yajma'una li ahli Islam wa yajma'u lahum ahlul Islam. Dia beritahu begitu. Dia kata, musuh telah berkumpul untuk orang Islam dan orang Islam pun telah berkumpul untuk berhadapan dengan musuh itu. Qultu ar-Rum ta'ni. Jadi Yusair yang tadi yang ceritakan tentang hadis ini, dia kata, saya pun bertanya kepada Abdullah ibn Mas'ud. Okay, dia kata, adakah yang engkau maksudkan itu adalah negeri Syam? Maknanya maaf, negeri Rom, Syam pula. Negeri Rom, adakah yang kau maksudkan itu ialah Rom, tentera Rom? Jadi Abdullah ibn Mas'ud pun kata apa? Qala na'am. Dia kata ya. Yang dimaksudkan musuh berkumpul untuk berhadapan dengan tentera muslimin dan tentera muslimin nak berhadapan dengan mereka. Musuh itu ialah tentera Rom. Baik, seterusnya. Dia pun ceritakan wa takunu inda zakumul qital raddatun syadidah. Pada waktu itu akan terjadi peperangan yang sangat-sangat dahsyat. Dia kata gitu. Fayashtaritul muslimuna syurutatan lil mauti. La tarji'u illa ghalibatan. Fayaqtatiluna hatta yahjuza bainahumul laylu. Fayafi'u haula'i wa haula'i. Kullun ghairu ghalibin wa tafna syurutah. Abdullah ibn Mas'ud, dia ceritakan bagaimana pertempuran itu bermula. Pada bagaimana pertempuran itu bermula yang akhirnya ianya bersambung pada pertempuran yang kedua. Jadi kalau kita lihat perenggan yang pertama dan perenggan yang kedua dalam slide saya dan juga dalam kitab menceritakan tentang keadaan yang hampir sama. Bagaimana tentera muslimin berhadapan dengan tentera Rom pada waktu itu. Jadi Abdullah ibn Mas'ud pun dia kata saat itu terjadi peperangan yang sangat dahsyat, yang begitu besar sekali. Kaum muslimin mengirim sekelompok pasukan agar mati. Maknanya mereka ini pergi ke medan perang dengan satu syarat bahawa mereka tidak akan pulang melainkan mereka matilah dalam keadaan yang sedemikian. Kecuali dalam keadaan yang, mereka tidak akan pulang kecuali dalam keadaan yang menang. Maknanya kalau mati, matilah. Itu maksudnya. Mereka menyerang hingga malam hari, lalu masing-masing dari kedua kubu kembali. Masing-masing tidak menang dan kelompok pasukan itu pun lenyap. Jadi Abdullah ibn Mas'ud cerita, pada hari yang pertama, bila bertempurnya kedua kumpulan itu, tentera Rom dan tentera Muslimin, dengan jumlah yang sangat besar, dengan jumlah yang sangat dahsyat, dan pada waktu itu mereka berperang sampailah ke malam hari dan mereka tidak berhenti, melainkan waktu malam tiba. Okay? Hingga malam hari, lalu masing-masing dari kedua kubu pun kembali. Dan pada waktu itu, lenyaplah kedua-dua tentera itu dan keesokan paginya disambung peperangan tersebut pada hari yang kedua. Jadi pada hari yang kedua, perkara yang sama juga berlaku. Iaitu kedua-dua tentera Rom, tentera Muslimin bertempur di medan peperangan yang sangat dahsyat yang mana mereka ini berjanji. Tentera Muslimin berjanji mereka tidak akan kembali melainkan dalam keadaan yang menang. Namun akhirnya waktu itu mereka tetap kembali dalam keadaan kedua-dua. Tentera tak ada yang menang, tak ada yang kalah. Sangat dahsyat kan? Tak ada yang menang, tak ada yang kalah. Akhirnya malam pun tiba sebab mereka pun tak boleh nak meneruskan peperangan kerana malam yang sangat gelap. Mereka pulang. Dan keadaan ini berlaku hinggalah pada hari yang keempat. Okey, hari ketiga, hari keempat. Bermakna kita faham di sini, peperangan itu berlaku hingga berlangsung selama 4 hari. Hari pertama, kedua, ketiga dan keempat. Hari yang ketiga, hari yang ketiga, perkara yang berlaku adalah hal yang sama. Sebagaimana pada hari yang pertama dan yang kedua.
Jadi yang ketiga ni saya tak bacalah ya apa yang berlaku. Yang penting ialah setiap kali mereka keluar untuk bertempur dengan tentera Rom, iaitu tentera muslimin ini, mereka keluar untuk bertempur dengan tentera Rom, mereka ini berjanji memberikan syarat bahawa mereka tidak akan pulang melainkan setelah mereka mendapat kemenangan. Tetapi pengakhirannya tetap sama, iaitu kedua-dua tentera sangat kuat sehingga tidak ada yang menang, akhirnya kembali ke kubu masing-masing. Itu tempat pertahanan masing-masing. Yang buat mereka berhenti ialah kerana waktu sudah malam. Jadi pada hari yang keempat, Abdullah ibn Mas'ud ceritakan apa yang berlaku pada hari yang keempat. Iaitu dia kata apa? فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الرَّابِعِ. Dan bila tiba hari yang keempat, nahada ilaihim. Okay, nahada ilaihim. Baqiyatu ahlil Islam. فَيَجْعَلُ اللَّهُ الدَّبْرَةَ عَلَيْهِمْ فَيَقْتُلُونَ مَقْتَلَةً إِمَّا قَالَ لَا يُرَى مِثْلُهَا وَإِمَّا قَالَ لَمْ يُرَى مِثْلُهَا حَتَّى إِنَّ الطَّائِرَ لَيَمُرُّ بِجَنَبَاتِهِمْ فَمَا يُخَلِّفُهُمْ حَتَّى يَخِرَّ مَيْتًا فَيَتَعَدُّ بَنُو الْأَبْ كَانُوا مِئَةً فَلَا يَجِدُونَ بَقِيَ مِنْهُمْ إِلَّا الرَّجُلُ الْوَاحِدُ فَبِأَيِّ غَنِيمَةٍ يُفْرَحُ أَوْ أَيُّ مِيرَاثٍ يُقَاسَمُ. Jadi pada hari yang keempat, Abdullah ibn Mas'ud ceritakan. Oh, Masya Allah. Saya tak letak terjemahan di slide ini. Okey, tak mengapa. Pada hari yang keempat, kita lihat pada dalam kitab kita. Pada hari yang keempat, apa yang berlaku? Abdullah ibn Mas'ud cerita, ahli Islam, iaitu tentera Islam yang masih ada bangkit menyerang mereka. Tentera muslimin yang bakinya ini pada hari yang keempat bangkit menyerang tentera Rom. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kekalahan ke atas mereka. Mereka melakukan peperangan yang tidak pernah dilihat seumpamanya sehingga sesungguhnya burung yang terbang di sisi mereka tidak melewati mereka melainkan ia jatuh lalu mati. Bayangkan dahsyatnya waktu itu. Peperangan yang berlaku, pertempuran antara kedua-dua pasukan Rom dan Muslimin. Tentera Muslimin waktu itu dikatakan bahawa berhadapan dengan kekalahan. Kemudian yang paling dahsyatnya ialah tidaklah melainkan kalau ada burung yang terbang di tempat pertempuran ini, mereka akan jatuh, burung itu akan jatuh dan mati di medan pertempuran. Untuk menunjukkan dahsyatnya keadaan tersebut. Maka Banu Al-Abi mengira sesama mereka. Mereka seramai 100 orang pada sebelum ini. Maka tidak tinggal daripada hari itu melainkan 1 orang. Jadi daripada 100 orang yang pergi bertempur, kita berikan satu gambaran lah ya. 100 orang yang pergi bertempur, tiba-tiba yang hidup cuma satu saja. Jadi bagaimana? Tadi kan Abdullah ibn Mas'ud kata apa? Hari kiamat tidak akan berlaku melainkan harta warisan tidak dibahagi dan harta rampasan perang tidak membuatkan orang yang menerima itu menjadi bahagia. Sebab kalau tinggal satu orang saja, Abdullah ibn Mas'ud pun memberikan persoalan, maka dengan harta rampasankah yang mengembirakan? Jadi kalau dah dapat gitu, adakah orang yang seorang ini mendapat harta rampasan perang itu dirasa gembira? Ataupun bagaimana nak membahagikan harta warisan itu bila diperolehi kalau dah tinggal satu orang saja. Ini dia bagikan dengan analogi lah untuk menunjukkan harta yang diperolehi tersebut tidak mendatangkan kegembiraan dan sukar untuk dibahagikan kerana tak ada siapa untuk diberikan. Kerana yang survive tu tak ramai, sikit saja waktu itu. Baik. Jadi Abdullah ibn Mas'ud kata apa? Sementara mereka dalam keadaan yang demikian, dalam keadaan yang termangu-mangu, dalam keadaan yang macam mana ni, harta rampasan banyak sangat, macam mana kita nak bagi, kemudian jadi benda itu merisaukan. Keadaan itu kan tak mendatangkan kegembiraan. Abdullah ibn Mas'ud kata apa? Pada waktu itu tiba-tiba terdengar kemudaratan. Apakah kemudaratan tersebut? Sesungguhnya mereka pun didatangi teriakan. Ada suara
teriakan yang mengatakan bahawa sesungguhnya Dajjal telah meninggalkan wanita dan kanak-kanak mereka. Maka mereka pun membuang apa yang ada di tangan. Jadi harta rampasan perang yang mereka perolehi, harta yang mereka nak berikan warisan itu, mereka tinggalkan begitu sahaja. Bila mereka mendengar teriakan tersebut, lalu dia kata mereka pun mengirim 10 tentera berkuda untuk meninjau keadaan. Jadi apa yang mereka buat? Mereka menghantarkan 10 tentera berkuda yang pada waktu itu untuk lihat apakah yang berlaku. Betul ke Dajjal tu datang tu kan? Jadi di sini Abdullah ibn Mas'ud pun meneruskan dengan satu sabda Nabi SAW. Maknanya dia menutup cerita ini dengan sabda Nabi SAW yang mana Nabi kata, qala Rasulullah SAW, inni la a'rifu asma'ahum wa asma'a abaihim wa alwana khuyulihim hum khairu fawarisa ala zahril ardi yawma izin aw min khairi fawarisa ala zahril ardi yawma izin. Nabi kata tentang tentera berkuda yang 10 tadi kan. Tentera berkuda yang 10 orang tu. Nabi kata mereka ini sesungguhnya aku mengetahui nama-nama mereka, nama ayah mereka dan warna kuda yang mereka tunggang. Mereka adalah tentera berkuda terbaik di muka bumi saat itu atau di antara tentera berkuda yang terbaik di atas muka bumi pada saat itu. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Jadi kisah yang disampaikan oleh Abdullah ibn Mas'ud ini sebenarnya adalah kisah yang diceritakan oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Tentang apa yang akan berlaku berkaitan dengan sebelum kemunculan Dajjal itu nanti, akan berlakulah peperangan yang sangat dahsyat sehingga harta rampasan perang itu menjadi hal yang tidak menggembirakan orang yang memperolehnya. Jadi di sini pengajaran yang boleh kita ambil daripada kedua-dua hadis yang telah kita bawakan dalam kisah kita yang ke-35 ini. Kalau dalam kitab kita ada 10 pengajaran yang dimuatkan bagi kedua-dua hadis itu. Tetapi saya lebih cenderung untuk mengambil 3 sahaja yang ada di sini. Yang lain tu boleh baca sendiri ya, tidak complicated sangatlah kerana ianya membincangkan tentang sejarah. Tentang sejarah peperangan tersebut, tentang apa yang berlaku ataupun apa yang boleh diambil kebaikannya oleh pemerintah Islam. Jadi bagi saya dia tak bertepatanlah dengan konteks kita. Jadi terbaik kita cuma ambil 3 sahaja poin penting di sini untuk menjelaskan kepada kita apakah yang boleh diambil daripada intipati hadis itu tadi. Pertama, Islam kekal hingga terjadi hari kiamat. Dajjal, bila munculnya Dajjal, itu menunjukkan bahawa hari kiamat akan tiba. Jadi, kita dapati bahawa tadi, tentera muslimin bertempur dengan tentera Rom dengan sangat dahsyat. Itu membuktikan kepada kita daripada hadis, kedua-dua hadis yang telah kita bincangkan. Tentera Islam ataupun kaum muslimin, mereka ini kekal, kuat sampailah nanti terjadi hari kiamat. Okey, so ini adalah pengajaran yang pertama. Yang kedua, pengenalan mengenai Al-Malhamah. Ini merupakan peperangan yang terbesar yang terjadi sepanjang sejarah manusia. Penentuan tempat bala tentera yang berperang, penetapan tempat setiap kepimpinan kedua belah pihak serta bilangan tentera dan sebagainya telah diceritakan oleh Nabi SAW di dalam hadis ini. Ini yang kita dapati bahawa bagaimana kisah yang belum terjadi, kisah yang ghaib ini kan pada semasa hayat baginda diceritakan kepada para sahabat dan sehingga kita pun dapat kisah ini di waktu konteks kita pada hari ini. Dan seterusnya yang ketiga, membetulkan kesalahan ilmiah yang terjadi di sisi orang awam. Ini yang berlaku saat tadi ada seorang lelaki tu kan bila dia nampak ada angin warna merah bertiup daripada arah Kufah tadi, dia pun kata kiamat telah terjadi.
Jadi ini merupakan kesilapan ilmiah ataupun kesalahfahaman yang berlaku di kalangan orang awam. Dan pada waktu itu Abdullah ibn Mas'ud pun membetulkan kesilapan dan kesalahfahaman tersebut yang akhirnya menceritakan tentang kisah peperangan Al-Malhamah ini dan juga penaklukan Konstantinopel yang menyebabkan kita pun dapat tahu bagaimana sabda Nabi SAW tentang peristiwa tersebut. Jadi ini merupakan tanggungjawab kita sebagai orang yang memiliki pengetahuan untuk membetulkan apa-apa perkara yang kita dapati ada kesilapan daripada sudut kefahaman supaya tidak menyebarkan sesuatu yang palsu di kalangan masyarakat. Bayangkan jika sekiranya Abdullah ibn Mas'ud itu tadi, dia tidak membetulkan apa yang diucapkan oleh lelaki itu. Dan dia berteriak, dia pergi ke mana-mana sahaja, dia memberikan fakta yang salah, iaitu kiamat dah terjadi, kiamat dah terjadi. Bayangkan apa yang dirasai oleh orang yang ada di sekitar itu. Semuanya akan jadi kelam kabut, kan? Semuanya akan jadi takut. Namun Abdullah ibn Mas'ud hentikan penyebaran berita itu dengan menceritakan kisah ini kepada lelaki tersebut. Maka itu merupakan satu contoh yang baik bagi kita untuk kita apply ataupun kita aplikasikan dalam konteks kehidupan kita. Mungkin ada anak kita yang mendapat fakta yang salah, kita ke hadapan untuk bantu anak itu memberikan kepada dia dengan apa yang betul, fakta yang betul tentang apa yang disebutkan perkara yang salah. Mungkin ada hal yang sumbernya tak berapa tepat, kan? Jadi kalau kita tahu sumber yang betul, kita betulkan. Begitu keadaannya. So ini merupakan tanggungjawab kita bersama. Tak kiralah ustaz ataupun bukan ustaz. Jadi maknanya sesiapa saja yang memiliki pengetahuan, ilmu yang betul, ilmu yang tepat, bila datang kepada dia sesuatu perkara yang salah, maka kita usaha untuk membetulkan keadaan itu dengan cara yang terbaik, dengan cara saling menghormati, bukan dengan cara untuk saling menjatuhkan, saling memalukan. Itu tidak dibenarkan dalam agama kita. Namun teguran tersebut dengan teguran yang betul, teguran yang tepat, dan kita juga perlu pastikan kita sendiri memiliki fakta yang betul dan tepat. Jika kita nak tegur tapi perkara pun tak betul, dia jadi masalah. Jadi di sini kita nampak bagaimana peranan Abdullah ibn Mas'ud dalam hadis ini. Dia mainkan agar bukan sahaja lelaki itu, bahkan Yusair yang menceritakan ini juga mendapat fakta yang tepat. Kerana Abdullah ibn Mas'ud ini, dia dapat kisah itu daripada Nabi SAW. Okey, jemaah, itu sahaja pengajian kita pada malam ini. Mudah-mudahan perbincangan tersebut dapat memberikan kepada kita dengan satu motivasi diri untuk lebih terus beramal soleh agar kita tak menjadi muslimat yang memiliki semangat juang yang rendah tapi perlu memiliki semangat juang yang sangat tinggi sebagaimana tentera muslimin yang diceritakan dalam peperangan ini. Apa pun yang terjadi pada waktu itu, sentiasa memiliki semangat yang kuat, semangat yang tinggi untuk terus berjuang hingga ke titisan darah yang terakhir. Okey, baik, saya tutup pengajian kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang budiman, ayuh sama-sama kita dirikan kediaman kita di Jannatul Naim kelak. Masjid An-Naim memerlukan sejumlah $500,000 untuk menambah baik ruangan solat dan bangunan masjid bagi keselesaan dan ketenangan ibadah para jemaah. Saya doakan agar setiap infak yang dihulurkan diberikan pulangan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat kali ganda di dunia dan akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin.